Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video yang lepas, video-video saya yang lepas, saya ada kongsikan kepada anda penggunaan jenis fail yang pertama dipanggil sebagai part file. Di mana part file ini adalah ruangan kerja untuk kita menghasilkan bentuk ataupun part 3D model menggunakan kaedah sama ada kita gunakan extrude, revolve, chamfer, fillet, shell dan sebagainya. Jadi untuk video ini kita akan lihat jenis file yang kedua dipanggil sebagai assembly. Okay. Jadi sebelum kita boleh buat assembly, of course kita kena ada part dulu. Jadi untuk latihan ini saya ada sediakan part untuk anda download dan anda guna pakai untuk mengikuti step by step yang saya akan kongsikan di dalam video ini. Okay, di mana dalam link yang saya bagi kepada anda akan ada wujud 3 jenis file. Okay, ada 3 jenis part file yang ada dalam Google Drive yang saya share kepada anda di dalam ruangan info video ini. Anda download dulu, dan letakkan ianya di dalam folder di mana anda folder projek anda. Okay, contohnya projek ini, saya punya projek ini berada dekat dokumen, maka saya dah download dan saya dah pun simpan dalam saya punya dokumen. Okay, ini dalam dokumen. Okay, so anda perlu download dulu dan kita akan gunakan 3 part ini sebagai part untuk kita belajar berkaitan dengan penggunaan assembly. Okay, sekiranya sudah download, jom kita mula lihat bagaimanakah caranya untuk kita menggunakan jenis file yang kedua dipanggil assembly. Okey, jadi untuk bermula kita pergi kepada new file dulu. Klik pada new file. Okey, di mana kalau sebelum ini kita buat part file, kita akan fokus kepada template matrix part file, iaitu kita pilih standard mm.ipt. Tetapi sekarang ini kita akan lihat kepada assembly. So maka kita akan lihat jenis file yang kedua dekat sini dipanggil standard mm.im. So ini adalah setting untuk membuat assembly. Membuat assembly file. So klik kepada standard mm.im ini, kemudian tekan button create. Okay, bila kita tekan button create, kita akan dipaparkan dengan ruang kerja untuk kita membuat assembly. Okay, di mana dekat sini kita akan nampak ada satu tab dipanggil assemble tab, dan kita akan nampak juga sini ada panel component dan ada satu run place di sini. Jadi untuk bermula, pertama sekali kita kena place dahulu. Kita kena place dulu file yang kita nak guna pakai untuk membuat assembly. So untuk place ini terdapat 5 jenis option yang kita boleh pilih. So yang pertama adalah place component, which is place component ni ialah kita nak panggil part file yang telah kita lukis sebelum ini untuk kita guna pakai di dalam ruang kerja kita ini. Okay, yang kedua adalah place from content center. Okay, place from content center ni adalah ruangan di mana untuk kita guna pakai komponen ataupun part yang telah pun ada disediakan dalam Autodesk library. Okay, di mana contohnya mungkin kita nak gunakan shaft part, kita nak gunakan shaft part ni pun banyak jenis, ada bearing, ada C-clip, collar dan sebagainya. Mungkin kita nak gunakan fastener ni ada ball, nut, pins dan sebagainya. Ini untuk place from content center. Yang ketiga adalah place imported CAD file ni. Ini sebenarnya adalah cara kita nak panggil file daripada software CAD yang lain. Jadi kita boleh gunakan dia juga. Okay. Place iLogic component ini, yang ini saya tak pernah guna pakai. Okay. Kalau tengok di sini dia kata untuk kita panggil sub assembly di dalam main assembly kita. Okay, dan seterusnya kita ada electrical catalog browser. So 3 ini biasanya saya tak pernah gunalah. Okay, sebab saya banyak menggunakan option yang pertama place dan juga place from content center ni. Okay, jadi untuk video ini kita akan gunakan place component yang pertama ni, place component. Okay, dan kita cari part yang kita download tadi. Kalau anda tengok ada 3 part yang kita download, iaitu part 1. Part 1 ni adalah bahagian yang berbesar ni. Yang kedua ni ada part 2 dan ketiga adalah yang ini part 3. Okey, 3 komponen yang saya sediakan, di mana 3 part ini sebenarnya tidak
dia bukanlah projek sebenar. Dia adalah saya sediakan just sekadar untuk tujuan tutorial di dalam video ini bagi anda nampak kefahaman bagaimanakah proses assembly kita boleh guna pakai. Okey, jadi untuk kes ini kita akan saya nak kita pilih part 1 ni sebagai komponen yang kita nak panggil dahulu. So klik open. So bila kita klik open, kita akan nampak cursor kita ni sedang pegang part 1 tadi. Okay, cuma dia belum masuk lagi, jadi kita kena klik dulu dekat klik biasa dulu dekat ruang kerja kita ni. Klik. Bila kita klik, kita akan lihat part tadi telah pun diletak di dalam working area kita ni. Dan cursor kita ni masih lagi dalam mode standby untuk kita klik lagi seandainya kita nak guna kali kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi untuk kes ini saya hanya nak gunakan sekali dahulu, satu item saja dulu sebelum kita mula membuat assembly. Jadi untuk keluar arahan, sebab kita sekarang dalam mode place, untuk keluar arahan kita tekan keyboard, dekat keyboard kita escape button. Okey, seterusnya itu langkah pertama. Saya suka pesan kepada pelajar, ada 5 step yang anda perlu buat setiap kali anda mula nak membuat proses assembly. So yang pertama sekali saya pesan adalah kita place komponen yang kita anggap sebagai ataupun yang nak dijadikan sebagai base ataupun tapak kepada projek kita. Kalau projek anda contohnya anda buat satu mesin, tengok dalam mesin tersebut yang manakah sebagai komponen utama yang kita boleh pilih sebagai base ataupun tapak ataupun rujukan untuk kita buat proses assembly. Jadi kes ini saya pilih ini sebagai kita punya base lah. Okey. Seterusnya langkah kedua adalah kita nak tukar kedudukan kita punya part ini kepada view yang sesuai. Kalau tengok di sini saya tak nak view dia tegak macam ni. Jadi kita kena tukar view dia kepada pandangan yang sesuai. Jadi di sini saya akan pilih dahulu permukaan tepi dekat cube kita ni. Saya kalau nak pusing, saya tak galakkan anda gunakan orbit sebab orbit ni anda tak akan dapat position yang tepat, tetapi gunakanlah cube. Okey, langkah kedua ni gunakan cube. Saya klik dekat permukaan tepi sebelah kiri cube ini walaupun namanya terbalik, it's okay. Kemudian kita pusingkan dia untuk dapatkan tadi pusingkan dia untuk dapatkan view seperti ini. Jangan abaikan dulu tulisan dekat cube ni terbalik ke tersengit ke, it's okay as long kita nak view macam ini. Okey, tadi dia macam ni kan. Okey, dan pusingkan dia supaya dapat view macam ini. Kemudian bila dapat view macam ini, baru kita ambil pilih bucu atas, bucu kanan atas dekat cube ini. Bucu kanan atas ni sebagai view yang kita nak. Sebab sekarang ni kita nak pilih ini sebagai view untuk pandangan isometrik kita. Okey, boleh? Kalau tak faham, ulang balik. So kita nak view kita, pilih kat permukaan tepi ni, kemudian pusingkan dengan nak panah kat bawah ni. Kita dapat permukaan ini dan kita pilih bucu sebelah kanan atas. So cara nak pusing ini bergantung kepada projek anda lah. Tapi untuk design ini, base ini adalah rectangle biasa saja. Jadi anda pusing untuk anda pun, as long anda dapat view seperti ini pun boleh boleh dikira pakai, boleh guna pakai. Okay, itu langkah kedua, iaitu kita pusing dapatkan view. Langkah pertama tadi kita place, langkah kedua kita pusing view. Langkah ketiga adalah kita declare view ini sebagai home position. Bermaksud bila kita pusing-pusing kita punya part ni nanti, kalau kita dah sesat, kita tekan je button home dekat cube ini, maka dia akan kembali kepada view sekarang. Okay, jadi cara nak kita setting adalah kita pergi dekat cube ini, klik kanan pada mouse button, klik kanan pada mouse kita, pilih set current view as home, fit to view. Ini langkah ketiga. Lepas kita pusing tadi, kita kena setkan dia sebagai view as home ni, view home, fit to view. Okay, tujuannya bila kita pusing, let's say kita sesat, dah pusing, kita tekan home saja, dia akan kembali kepada view yang kita dah setting tadi. Itu tujuannya lah. Kadang-kadang bila kita buat proses assembly, part kita akan berpusing.
Okey. Kita akan banyak pusingkan kita punya view, dan akhir sekali kalau kita rasa kita nak kembali kepada asal, tekan saja home yang telah kita setting tadi. Okey, itu langkah ketiga. Langkah keempat, okey, setkan dekat cube ini, pandangan sebelah kiri ini sebagai pandangan hadapan. Okey, cara dia, kita pergi dulu dekat cube sebelah kiri ini, klik kat dia. Sekarang ni kalau kes saya punya cube, saya tulisannya back dan terbalik. Kita nak tukar dia kepada front. Okey, klik mouse button sebelah kanan, set current view as front. Jadi tulisannya akan reset dekat bawah ni akan jadi front. Okey, bila saya tekan home balik, kita akan nampak atas yang ni ada top, yang ini ada right. Jadi ini adalah position yang betul. Ini langkah keempat. Kenapa saya galakkan pelajar ikut step ini adalah bila kita buat proses assembly nanti mudah untuk kita dapatkan position home ni semula. Dan bila kita buat lukisan isometrik dan juga ortografik nanti, kita akan dapat pandangan yang betul. Ortografik terutamanya kita perlukan pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi. Jadi bila kita dah setting siap-siap, maka view yang kita sedang buat, bila kita masuk dekat lukisan ortografik, dia akan menjadi view yang betul. Okey, itu langkah keempat. Dan langkah kelima adalah kita nak kunci. Yang ini selalu pelajar saya lupa buat. Okey, yang ini kita nak kuncikan part ini supaya dianya tidak bergerak dah. Sebab penat-penat kita buat setting tadi, bila kita lupa nak lock, bila kita buat assembly nanti, part ini akan bertukar pula kedudukan. Jadi no point lah kalau kita buat setting tadi kalau kita tak kuncikan dia. So kita lockkan dia dengan arahan dipanggil grounded. So bagaimana nak set grounded ini? Kita bawa cursor kita ke part ini, klik kanan, set dia, aktifkan grounded dekat sini. Bila kita aktifkan grounded, part ini tidak boleh digerakkan sudah. Kalau kita klik pada, bawa cursor kita pada part tersebut, kita akan nampak cursor kita bertukar ikon pin dekat situ dan ada simbol grounded. Sama juga dengan sebelah kiri ni, model browser ni, part kita ada simbol pin dekat situ, bermaksud dia telah pun dikunci. Okey, so ingat 5 step tadi bagi saya sangat penting setiap kali kita buat part yang baru. Okey, boleh faham? Okey, kalau faham bagus, alhamdulillah. Jadi sekarang ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimanakah caranya kita nak membuat proses assembly ataupun pemasangan di dalam projek kita. Okey, jadi dalam bila kita dah place tadi, kita akan nampak di sini ada panel relationship, di mana ruangan relationship ni adalah ruangan untuk kita menggunakan tools yang boleh kita gunakan sebagai tool untuk kita buat assembly. So ada 3 kaedah di sini yang kita boleh tengok. Yang pertama sekali adalah yang paling lama arahan yang ada dalam inventor ni, iaitu constraint. Okey, yang kedua adalah assemble dan ketiga adalah join. Jadi untuk video ini saya akan fokus hanya pada penggunaan arahan join. Okey, sebenarnya kita boleh pilih, kalau kata kita suka pakai join, kita pakai join. Kalau kita suka pakai constraint, kita boleh pilih constraint. Dan kalau kita suka ke assemble, pilih assemble. Cuma saya lebih suka menggunakan join sebab bagi saya join ini lebih cepat untuk kita buat proses assembly sekiranya kita betul-betul faham. Constraint ni mudah untuk faham, tetapi dia banyak step. Certain perkara dia ada banyak step, tetapi dia juga hasilnya sama. Kita akan dapat proses pemasangan di akhir produk, di akhir pemasangan nanti kita akan dapat end product. Okey, jadi kita akan gunakan arahan dipanggil join. Okey, klik pada arahan join ini. Bila kita klik arahan join, kita akan dipaparkan dengan flash join window di sini. Okey, di mana untuk join ini type dia secara defaultnya adalah automatic. Saya tak berapa galakkan kita menggunakan automatic ini. Sebab bila kita pilih automatic, apa yang berlaku, software akan automatic pilih jenis join yang dia rasakan sesuai. Tetapi ada certain perkara kita tidak, dia akan bagi carangan jenis join yang
bukan kita nak. Jadi pening lah, bagi saya pening. Saya lebih suka menggunakan manual. Auto ini kalau katakan anda dah biasa, dah mahir, okey, boleh guna auto. Tapi untuk peringkat awal, saya lebih prefer anda belajar dan faham dahulu penggunaan secara manual. Okey, kita belum buat lagi assembly. Saya terangkan dahulu jenis-jenis assembly ataupun jenis-jenis join yang ada di dalam arahan join ini. Okay, so secara umumnya ada 6 jenis join yang kita boleh guna pakai untuk membuat proses assembly. Okay, yang pertama dipanggil sebagai rigid. Okay, automatic tu saya tak kira lah. Automatic tu merangkumkan 6 ini. Rigid adalah arahan di mana kita guna pakai untuk kita pasang part ataupun komponen yang bila dipasang dia tak akan bergerak dah. Dia statik kat situ sahaja. Okay, nanti kita akan tengok dalam contoh. Yang kedua adalah rotational. Rotational adalah kita nak gabungkan dua part supaya dianya boleh berpusing. Dia boleh berpusing pada putaran lengkap 360 darjah ataupun pada sudut tertentu yang kita nak. Yang ketiga adalah slider. Slider ni nama pun slider kan, slide. Dia akan mengunsur lah, dia akan slide pada jarak tertentu yang kita nak. Dan yang keempat adalah cylindrical. Cylindrical ni dia unik, iaitu kita boleh buat putaran dalam masa sama, dia juga boleh buat slide. Dia lebih kurang bagi saya dia adalah gabungan function rotational dengan slider. Okey. Dan dua lagi which is yang ni memang saya jarang sangat guna, iaitu planar. Planar ini just sekadar untuk kita letakkan part kita di atas satu permukaan, tapi dia still boleh bergerak dengan bebas. Ball dia boleh sebagai macam konsep kita buat bearing ataupun anda tengok putaran bumi. Macam itulah, dia lebih kepada untuk kita putarkan saja komponen dia berbentuk sfera ataupun bentuk bulat. Okay, jadi untuk video ini kita akan fokuskan secara detail berkaitan dengan 4 jenis assembly sahaja, iaitu rigid, rotational, slider dan cylindrical. Okay. So untuk melihat secara detail penggunaan 4 arahan ini, kita perlu panggil jenis file yang berikutnya. Jadi saya cancel dulu arahan ini. Kita panggil dahulu, place dahulu part yang berikutnya, iaitu kita nak place part 2 kat sini. Okay, part 2 di sini. Okay, kalau anda tengok tadi saya place, ambil part 2 dan klik kat situ. Di sini saya nak gunakan sebanyak 4 kali, jadi kita boleh klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4. Saya nak pasang dekat kawasan yang ada ni. Okey, jadi kita akan lihat penggunaan join yang pertama. Saya klik pada join. Okey. Kita pilih arahan dipanggil rigid. Okay, di mana rigid ini tadi saya bagi tahu, di rigid ada arahan untuk kita pasang dengan dengan prinsipnya part tersebut akan dipasang dan tidak boleh dicabut. Dia terus fix lah dekat situ. Dia akan rigid pada satu point yang kita pilih. Okey, untuk pemilihan arahan rigid ini, kita perlukan 2 point yang wujud di sini. Okey, first kali connect dekat sini, kita akan pilih first origin dan second origin. Untuk first origin, kita perlu pilih point yang ada pada part yang hendak kita pasang. Contoh ini, saya nak pasang ke sini. Jadi kita akan pilih ini sebagai point yang ada dalam part ini yang kita kena pilih, bukannya pada yang kita nak bawa grounded ni. Grounded ni tak boleh. Kalau anda klik pada grounded, dia akan error sebab kita dah lockkan dia. Dan kita nak benda ni dibawa ke atas part 1 ni tadi. Jadi itu sebabnya kita pilih point ni dulu. Okay, di mana kita boleh pilih bila kita klik pada first point tadi, first origin tadi, kita bawa, saya zoomkan sikit dekat part kita ni. Kita nak pilih, kalau boleh elak daripada select kawasan seperti ini. Ini adalah line line. Bila line, point yang dicadangkan sini akan menghasilkan putaran. Walaupun rigid, tetapi nanti point yang ada
bila nak cantum dia akan berpusing. Jadi elakkan daripada untuk rigid ni menggunakan line. Sebaliknya pilih face ataupun permukaan ini. Okay, permukaan. So dalam sesuatu permukaan ada banyak point yang kita boleh pilih. Contohnya kat sini ada tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sini ada 9. Tambah 2 lagi lubang. 1, 2. Ada 11 point yang kita boleh pilih. Tetapi kita kena faham, kita kena pandai membayangkan di poin manakah yang paling sesuai untuk kita pilih untuk kita pasang di atas ini. Okay. Bagi projek yang dah ada ruangan lubang untuk dibuat proses assembly, lebih mudah anda pilih poin lubang ni lah. Okay, sebab sini dah ada lubang, jadi boleh pilih lubang ni. Tapi kalau anda punya part tersebut tidak dicantumkan dalam bentuk lubang, mungkin konsep pemasangannya adalah menggunakan welding. Okay, ataupun memang dia statik kat situ, tiada lubang seperti ini, anda boleh pilih permukaan yang lain tadi. Tapi untuk kes ini kita akan pilih poin yang ada kat lubang sini, ada 1, ada 2. Okay, jadi kita pilih lubang yang pertama ni. Okay, saya klik lubang yang pertama atas ni dan kita klik pada lubang yang ada pada permukaan ni. Jadi kita akan nampaklah first point tadi dia dah jadi warna putih, bermaksud kita dah select sini. Second point ini, second origin kat sini, kita pilih lubang yang ada pada kita punya part 1 ni tadi. Okay, let's say kita pilih di sini. Okay, bila dipilih di situ, anda tengok dia bawa first point kita ni pergi ke second point. Dan anda tengok bila dia bawa ini, dia tunjuk ikon bergegar situ, goyang macam tu. Bermaksud dia menggunakan arahan rigid. Dia akan fix kat situ. Cuma kedudukannya sekarang ni tidak sesuai. Jadi kalau tak sesuai, kita ada beberapa option yang kita boleh buat. Pertama sekali, mungkin kita boleh tukar point yang kita pilih. Mungkin point salah. Tapi kes ni saya tak nak tukar point dulu. Kita cuba dulu dengan klik pada ikon yang ketiga ini. Dipanggil flip. Klik pada flip component, kita boleh nampak komponen kita bertukar arah daripada bawah pergi atas. Saya tekan lagi sekali, dia tukar balik bawah. Okay, ini untuk kita flip component. Okay, kemudian kita juga boleh pilih dekat sini ada align, dekat sini align, dekat sini ada button invert align. Boleh tukar. Jadi kalau anda rasakan arah ini tidak sesuai, maka kita kenakan option yang ketiga, iaitu dekat sebelah sini ada dia biasa dipilih automatic align yang sesuai, tapi kes ini kita pilih dia pemilihan automatic ini tak sesuai, kita boleh tukar. Okay, let's say saya ambil kepada second alignment di sini. Okay, di sini kita boleh, bila kita klik je second alignment, kita bawa kita punya cursor ini, anda akan nampak part tadi dia dipusingkan. Okay, jadi kita perlu cari line yang wujud pada kita punya permukaan part ini, yang manakah yang membantu, line mana yang membantu untuk dapatkan kedudukan yang kita nak. Okay, contoh sini, bila saya klik, bila saya bawa cursor kat sini, dia cadangkan ini kedudukan yang kita nak. Kalau anda rasa betul, klik saja. Kalau tak betul, anda cari point yang lain. Okay, let's say saya nak macam ni lah. Okay, kalau dah macam ni, klik saja. Kita dah nampak betul bentuk dia. Tekan play, animate untuk tengok. Okay, jadi ini adalah point yang kita boleh pilih. Jangan risau untuk pemilihan point ini. Kalau anda rasa salah, cuba lagi. Sebab memang di peringkat awal kita belum biasa dan kita sukar untuk membayangkan, memang kita susah nak jumpa point yang kita nak. Tapi bila anda dah faham, anda akan nampak laju anda pasang. Okay, so yang ini kita tekan OK lah untuk confirm. Okay, nak tekan OK boleh. Kita tekan OK dulu lah, kita nak lihat dulu hasil dia. Klik OK dan kita cuba gerakkan. Tak boleh. Part ni telah pun dipasang dengan rigid tadi. Yang ni boleh gerak. Ni tak boleh dah, kita buat rigid. Okay, seterusnya kita nak pasang pula. Kita ulangi langkah sama, kita nak pasang ini dekat sini pula. Kita gunakan lagi join. Okay, jangan lupa pastikan tukar kepada rigid. Okay, kemudian kita pilih tadi saya beritahu circle yang ada ni. Okay, dan kita pilih point yang kita nak. Kalau macam ni logik saya bawa ke sini, saya fikir sesuai, dekat sini lah point yang sesuai.
Sama je tadi, dia terbalik, jangan risau, kita tukar flip component. Arah dia tak betul, kita tukar invert kat sini. Kalau kata tak dapat juga, baru kita gunakan point 1 atau 2 ni untuk tukar. Kalau dia dapat dah bentuk kita nak, okey lah, cukup. Kalau anda dah biasa, anda tak perlu tekan OK dah, anda just pilih apply dekat sini dan anda boleh pilih buat pula yang berikutnya. Di sini saya nak pasang ini pula. Yang ini saya nak pasang ke sini. Terbalik, jangan risau. First kali kita tukar dulu flip component. Kalau OK, terus apply. Kalau tak OK, boleh tukar gunakan invert alignment ni. So far ini OK. Apply. Dan yang keempat pula saya nak pasang dia sini. Kita flip component, kita tukar invert alignment. Kalau betul OK, kita tekan OK. Alright, jadi settle lah untuk bahagian yang pertama. Iaitu kita telah pun masuk berkaitan dengan join yang pertama dipanggil sebagai rigid. So untuk video seterusnya saya akan tunjuk pula penggunaan rotational. Saya tak nak tunjuk semua dalam satu video ini, nanti video ini jadi terlalu panjang. Jadi kita akan tengok pula video yang kedua sambungan, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak menggunakan arahan rotational di dalam assembly join ini. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.